Assalamualaikum, selamat petang. Saya Atikah Naim. Berita wilayah 15 Februari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung dari Sarawak dan Sabah bakal mengisi paparan petang ini. Turut bersama lintas langsung dari Melaka. Turut setia sejam bersama kami. Kita mulakan dengan laporan ini. Pemain industri ternakan ayam diberi tempoh 4 bulan untuk memaksimumkan semula kapasiti pengeluaran seperti sedia kala. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ini susulan pemberian subsidi 60 sen sekilogram ayam kepada peternak telah berkuat kuasa pada 5 Februari lalu. Ya, kita perlu kerjasama daripada industri. Antara faktor ia adalah kenaikan harga dedak dan kerajaan telah menyahut seruan pihak industri untuk menampung kos dedak. Untuk kita subsidikan 60 sen harga ayam itu bagi menampung kenaikan harga dedak yang dialami oleh pihak industri. So, sebab itu kita katakan bahawa kita minta agar pihak industri ini memaksimalkan kapasiti pengeluaran mereka dan mengembalikan bekalan ini stabil seperti sedia kala. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Penubuhan Pasukan Sokongan Tindak Balas Kecemasan Fama dan penyampaian watika pelatihan pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam di Port Dickson. Langkawi menerima kemasukan 720,000 pelancong domestik serta antarabangsa sepanjang pelaksanaan projek rintis Gelembung Pelancongan setakat Februari. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, kejayaan projek itu menjadi penanda aras untuk kerajaan membuka semula sempadan negara secara berperingkat. Persempadanan negara ini akan dibuka. Tidak lama juga. Kita tunggulah mungkin dalam masa sebelum kita tengok mungkin dalam masa sebelum bulan April ke, kita tengok dulu. Sebab kita nak melihat bagaimana prestasi negara kita, bagaimana orang respon kepada aktiviti-aktiviti dalam negara kita. Tetapi Langkawi sudah menjadi satu model yang berjaya untuk negara kita. Tambah beliau, kejayaan projek rintis Gelembung Pelancongan itu juga memberi inspirasi kepada penganjuran Citrawarna Keluarga Malaysia yang bakal berlangsung di Sarawak. Citrawarna Keluarga Malaysia akan berlangsung 24 hingga 27 Februari di Kuching Waterfront, Sarawak. Matek turut menganjurkan Hari Kraf Kebangsaan 2022 #KK 2022 bermula 23 Februari sehingga 7 Mac di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Jemaah terlibat penangguhan umrah akibat sekatan COVID-19 yang belum membuka akaun tabung haji disaran segera berbuat demikian dan diberi tempoh sehingga bulan depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, ia bagi memudahkan pengagihan sagu hati RM1,671 kepada setiap mereka. Jelas Datuk Idris, hampir 1,000 jemaah daripada 8,027 jemaah terbabit masih belum membuka akaun berkenaan. Saya telah mengarahkan kepada pihak KOM Tabung Haji supaya memberitahu kepada semua pejabat-pejabat cawangan Tabung Haji supaya mereka ni kalau ada di kalangan mereka tu yang nak buka akaun tu sebab nak masuk sumbangan ni kena bypass, segera akan pemudahkan. Mesti menggunakan akaun tabung haji supaya memudahkan. Masa tabung haji ni semua tempat kampung-kampung ada. Mereka ada akaun tu, just mereka bagi IC, jadi masuk dalam. Beliau berkata demikian di Majlis Multaqa Murabbi Ummah Peringkat Negeri Melaka di Auditorium Masjid Al-Azim Melaka. Satu-satunya pusat pemberian vaksin PPV bagi PIC Kids di Langkawi menyasarkan 12,500 penerima kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun. PPV Dewan Ashifa Padang Mat Surat itu mula beroperasi hari ini dengan pemberian vaksin kepada 200 kanak-kanak.
Jadi inilah masanya untuk kita beri perlindungan kepada kanak-kanak kita apabila kes tengah datang ni. Jadi kalau anak-anak kita mendapat vaksinasi ini, maka daya tahan mereka untuk melawan penyakit COVID-19 ini lebih. Sementara itu, penerima vaksin kanak-kanak kelihatan ceria ketika hadir menerima dos pertama. Saya nak cucuk sebab nak elak COVID. Hari ni rasa happy sebab dapat cucuk vaksin. Kalau boleh kawan-kawan kat luar sana cucuklah vaksin untuk melindungi COVID-19. InsyaAllah saya rasa lepas ni lebih yakinlah memandangkan dia divaksin, jadi saya yakin untuk bawa dia ke tempat yang terbuka. Hari kedua lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Brunei dimulakan dengan sesi menghadap Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah di Istana Nurul Iman. Pertemuan berlangsung dalam suasana muhibah melambangkan keakraban hubungan dua negara yang sedia terjalin sejak sekian lama. Majlis menghadap turut dihadiri kerabat-kerabat diraja dan barisan menteri serta delegasi kedua-dua negara. Selesai sesi menghadap, Perdana Menteri mengadakan pertemuan empat mata dengan Sultan Hassanah. Pertemuan yang berlangsung selama setengah jam itu bagi membincangkan perkara berkepentingan bersama dengan keutamaan terhadap kesejahteraan rakyat. Delegasi Malaysia kemudian diraikan dalam majlis santapan yang dihoskan baginda. Pada majlis itu, Sultan Hassanah berkenaan menyampaikan titah menzahirkan ucapan terima kasih atas lawatan rasmi Perdana Menteri. Ucapan balas disampaikan Datuk Seri Ismail Sabri yang menyentuh mengenai hubungan dua hala antara Malaysia Brunei. Sebelum berlepas pulang ke tanah air, Perdana Menteri meluangkan masa bersama diaspora Malaysia di Brunei dalam satu majlis minum petang. Ia dihadiri kira 120 warga Malaysia dengan pematuhan ketat SOP. Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-17 kepada seluruh warga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Sebagai agensi penguatkuasaan barisan hadapan perairan negara, Maritim Malaysia mempunyai peranan yang amat besar dalam menguatkuasakan undang-undang dan menerojui operasi mencari dan menyelamat di zon maritim. Saya percaya APMM komited dan serius melaksanakan tanggungjawab dan amanah bagi memastikan perairan negara sentiasa selamat, aman dan sejahtera. Harapan saya, Maritim Malaysia kekal cemerlang demi keselamatan dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Selamat ulang tahun dan terima kasih APMM. Baik saudara, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nazmi Azmi. Silakan Abdul Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan keadaan cuaca lembap di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia buat masa ini. Kita mulakan di negeri Johor, kelihatan hujan di beberapa tempat dan meluas dan dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke malam ini. Ditambah pula tiupan angin ia bakal memasuki di daerah Rompin, negeri Pahang dan Bera, termasuklah di sekitar Jelebu, Jempol dan Tampin dan Alu Gajah, negeri Melaka sedikit sahaja masa lagi. Dan juga berdasarkan letupan awan yang tebal di tengah negeri semenanjung ini seperti di negeri Pahang dan juga Jajahan Gomusang menunjukkan keadaan hujan masih lagi berterusan di kawasan tersebut dan juga ia terus beralih ke negeri Perak dimulai di kawasan sekitar Larut Matang Selama dan mengunjur sehingga ke sekitar Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Dan keadaan utara semenanjung kelihatan lembap juga. Hujan berserta ribut petir masih lagi berterusan lebih-lebih lagi di sekitar selatan negeri Kedah dan boleh memasuki di bahagian seberang
Perai, negeri Pulau Pinang. Dan dijangkakan keadaan ini akan kekal lembap sehingga ke malam ini, lebih-lebih lagi di utara Semenanjung, negeri Perak, tengah negeri Pahang dan juga sekitar negeri Kelantan. Kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan yang serupa seperti di Semenanjung, keadaan cuaca lembap di kebanyakan bahagian negeri, kedua buah negeri ini. Dengan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat di sekitar Kuching, Serian Samarahan dan mengunjur sehingga ke tengah negeri Sarawak seperti di Seri Aman, Kapit, Sibu dan pesisir pantai Mukah. Dan tidak lupa juga ia lebih menumpur di sekitar utara Sarawak dan juga menghimpit sehingga ke Sabah Barat. Dan berdasarkan litupan awan yang tebal juga kelihatan di kawasan Sarawak Utara di sini boleh berlanjutan sehingga keesokan pagi. Dan Met Malaysia menjangkakan hujan lebat boleh berlaku di Sarawak Utara, Sabah Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan pada malam ini sehingga ke esok hari. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Kabaran gembira yang kami dapat daripada rakan-rakan petugas RTM Melaka. Perinciannya, perkembangan dari sana kita bersama dengan Nur Amalina Abdul Halim. Amalina, silakan. Ya, Atika, RTM Melaka mengungguli kategori anugerah kandungan radio cemerlang iaitu emas, perak dan gangsa pada Anugerah Media Melaka 2021 yang berlangsung malam tadi. RTM Melaka turut memenangi anugerah personaliti media cemerlang serta anugerah khas Ketua Menteri Melaka. Anugerah emas dimenangi Raihan Rahim menerusi program Melaka Bersejarah Menggamit Dunia. Perak, Nur Amalina Abdul Halim dengan berita Arah Kiblat, manakala gangsa dimenangi Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak menerusi program Persada Pantun. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM3,000, RM1,500, RM750 beserta piala dan sijil penyertaan. Sementara anugerah personaliti media cemerlang kategori emas dimenangi Nurul Ashikin Abdul Halim dan pengarah Muhammad Yusni Muhammad Ali mewakili RTM Melaka menerima anugerah khas Ketua Menteri Melaka. Masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,000, piala dan sijil penyertaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan negeri atas penganugerahan ini dan saya insya-Allah selepas ini saya akan memberikan laporan-laporan yang terbaik khususnya untuk penonton di RTM. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan di RTM Melaka dan juga kepada semua editor di Angkasa Puri. Perasaan alhamdulillah sempena dengan Hari Radio Sedunia, jadi memberikan inspirasi kepada kami penyampai-penyampai radio Melaka FM untuk terus memberikan yang terbaik, terutama dalam memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Harapan saya dengan kemenangan pada malam ini, rakan-rakan kita semua dari RTM memberi harapan dan motivasi kepada semua kita punya kaki tangan untuk menghasilkan karya lebih kreatif, berdaya saing lagi di masa akan datang. Anugerah disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali. Meraih anak-anak yatim ke Taman Rekreasi di Melaka, stesen radio Trax FM bersama-sama petugasnya turun ke Melaka meraihkan 25 anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Kasih Sayang Angel Semabo dalam program Trax FM Chinese New Year Sharing Prosperity Enjoy.
Pengurus Trax FM Nurliza Nordin berkata melalui program sebegini ia akan mendekatkan lagi penyampai Trax FM khasnya dengan masyarakat, seterusnya meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap peranan radio. Program berjalan dengan pematuhan SOP ketat termasuk semua yang terlibat menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum program dijalankan. Okey, program hari ini yang dekat Taman Buaya kita akan kita dah bawa Diki semalam, jadi dia akan orang Taman Buaya akan bawa anak-anak ni. Kita akan ikut penjarakan semualah SOP, penjarakan mungkin akan diberikan kepada beberapa grup. Jadi dia akan dibawa melawat sekitar buaya-buaya yang ada kat sini dan juga petting zoo yang ada kat sini. Jadi kita akan bagi makan kepada binatang-binatang yang ada kat sini, emu semua tu yang kat sini. Saya banyak gembira sebab saya tak pernah datang sini. Saya tak pernah nampak binatang-binatang yang sini ada. Terima kasih semua. Hari ini saya rasa gembira dan saya dah tengok buaya, ular ke apa-apa saya dah tengok. Saya bagi makan dengan rabbit. Terima kasih masih dia membawa dengan saya di buaya sini. Terima kasih. Dalam pada itu, Nurliza berkata program akan diteruskan dengan majlis makan malam di Klebang bersama rakan kerjasama termasuk stesen Melaka FM malam ini. Pupuk rasa sayang terhadap haiwan sejak kecil dapat membina identiti terpuji pada usia dewasa. Bantuan serta kasih sayang kepada haiwan antara didikan yang perlu diterapkan agar masyarakat membesar dengan penuh rasa cinta terhadap haiwan. Laporan Nur Farahudah Sahiran. Kucing, anjing atau apa sahaja haiwan di muka bumi ini merupakan tanggungjawab bersama umat manusia. Mereka juga memerlukan kasih sayang sama seperti kita. Sama juga seperti Ungkal Isya sini. Nora Syikin Ahmad, 29 tahun, diajar oleh arwah ayahnya untuk sentiasa membantu mereka yang memerlukan, tidak kira manusia maupun haiwan. Perkara itu mendorong beliau untuk membuka pasukan penyelamat haiwan Syikin atau STAR yang bertujuan memberi kehidupan baru kepada pelbagai jenis haiwan, antaranya kucing, anjing, monyet dan kuda. Aktif melakukan kerja-kerja penyelamatan dan perlindungan haiwan sejak 2014 lagi. Beratus haiwan telah diselamatkan, malah kerja murni ini turut disokong orang awam. Dia depends tu kan. Kadang-kadang benda tu kita tak jangka. Macam saya dah rush nak pergi kerja, tiba-tiba dia kat divider. Kadang-kadang macam saya nak pergi kerja, tiba-tiba tengok macam ada mata yang pandang. So macam tak sedar hati U-turn memang betul. So kita pernah jumpa kes anjing kena bakar. Masa tu memang tak ada atau untuk haiwan memang tak strong lagi masa tu. So memang macam Tuhan gerakkan hati macam tu lah. Selain orang awam, organisasi antara yang sentiasa membantu Ashikin dalam kerja-kerja menyelamat. Sementara itu, Presiden Kelab Kucing Malaysia, Khalid Rashid, akui usaha terpuji Ashikin wajar dicontohi semua golongan agar tiada lagi kes-kes penganiayaan haiwan pada masa hadapan. Sekarang ni sejak PKP banyak kucing-kucing terbiar dibuang kan, jadi kita kesian, so kita kutip dan kita jaga. So macam saya kata, kita juga kena ikut kemampuan kita kan, bukan kemahuan. Kena kita nak jaga kucing ni ikut kemampuan. Kalau sayangi haiwan, hindari penganiayaan. Nur Farahudah Sahiran, Berita RTM. Sekian paparan berita dari Melaka. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri untuk perkembangan lain dalam berita wilayah. Terima kasih Amalina untuk perkembangan di Melaka. Seterusnya kita ikuti perkembangan ini. 4 lelaki didakwa atas tuduhan membunuh seorang lelaki pada 3 Februari lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Rashidah Baharom di Mahkamah Magistrate Kota Tinggi.
Tertuduh Muhammad Azrul Osman 32 tahun, Kuyum Razi Abdullah 33 tahun, Hardian Shah Adnan 31 tahun dan Said Mahadi Munab 42 tahun didakwa secara bersama-sama bunuh Muhammad Rizal Abdul Talib 39 tahun di tepi Jalan Dato' On Mersing Kanan kira-kira pukul 7.19 hingga 7.22 pagi 3 Februari lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Khairuddin Khalid, manakala semua tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 16 Mac untuk sebutan semula kes. Bumi Kenyalang, fokus hari ini, persidangan hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Buma, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Atika. Persidangan hari kedua mesyuarat pertama bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 yang bermula pukul 9 pagi tadi bertafakur selama seminit bagi memperingati pemergian beberapa bekas ahli-ahli politik di negeri ini. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar dalam pemasyurannya mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring yang meninggal dunia pada 28 Januari lalu. Ucapan takziah juga diucapkan kepada ahli keluarga Timbalan Ketua Menteri Sarawak Mendiang Tan Sri James Jemun Masing yang meninggal dunia pada 31 Oktober tahun lepas. Juga ahli keluarga Mendiang Datuk Simon Dembab Maja yang meninggal dunia pada Januari lalu. Mendiang Datuk Simon juga merupakan bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Ucapan takziah turut diberikan kepada ahli keluarga Allahyarham Tuan Abu Semanjahwi bekas Adun Jamoreng. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia turut memaklumkan ketidakhadiran Adun Setakan Hamzah Ibrahim pada persidangan hari ini. Dewan Undangan Negeri DUN hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2002 selepas bacaan kali yang ketiga oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pindaan itu mendapat sokongan seramai 67 ahli Dewan dan hanya 6 orang wakil pembangkang membantah pindaan RUU itu. Seramai 16 ahli Dewan telah mengambil tempat membahaskan RUU itu. Ketika membentangkan RUU berkenaan, Datuk Seri Abdul Karim mencadangkan perkataan premier bagi menggantikan istilah Ketua Menteri di Sarawak. Ia melibatkan pindaan pada perkara 6-3 dalam Perlembagaan Negeri untuk meletakkan Sarawak dalam perspektif yang betul bagi menuntut semula hak sebagai rakan kongsi yang sama rata dalam Malaysia tanpa mengubah peranannya. Turut dicadangkan pindaan pada perkara 7A bagi menukar nama jawatan Menteri Muda kepada Timbalan Menteri. Ia bertujuan meyakinkan Menteri Muda dalam melunaskan tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri. Datuk Seri Abdul Karim juga mencadangkan pindaan kepada takrifan persekutuan dalam Perlembagaan Negeri bagi menyelaras takrifan persekutuan yang telah dipinda dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik, dalam perkembangan sama, pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 berkenaan perkataan jawatan Ketua Menteri Sarawak kepada Premier merupakan langkah pertama bagi Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyambung Ejang menyokong pindaan itu dalam sesi perbahasannya berkata ia sebagai manfaat generasi yang akan datang dan kemakmuran negeri Sarawak. Jelas Wilson Nyambung, perkataan Premier adalah langkah yang baik untuk memberitahu rakyat bahawa Sarawak mempunyai kuasa autonomi dalam Perlembagaan Persekutuan. Pindaan RUU itu juga turut disokong Adun Batu Kitang, Loke Chiang yang mengatakan keyakinan beliau di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bahawa gabungan Parti Sarawak lebih mengetahui perkara penting yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan negeri ini. Adun Darul Safi'i Ahmad turut menyokong pindaan RUU tersebut berkata ia penting agar bilangan ahli mesyuarat kerajaan negeri untuk Sarawak ditambah melebihi 10 orang selaras dengan keperluan dan perkembangan semasa. Manakala Adun Tamin Christopher Gira menyifatkan pindaan RUU itu dilakukan tepat pada masanya apabila melihat kepada perbezaan khususnya Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri lain.
Malah beliau juga berharap turut dipinda iaitu menukar nama Dewan Undangan Negeri Sarawak sebagai Dewan Parlimen Negeri Sarawak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak ditukar kepada Ahli Parlimen Negeri Sarawak. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Chong Chan Jen menjelaskan penggunaan perkataan premier perlu lebih jelas selain mempersoalkan istilah rasmi perkataan itu bagi mengelak kekeliruan. Memberi pendapat sama, Adun Pending Violet Yong tidak bersetuju dengan penggunaan perkataan premier bagi jawatan Ketua Menteri Sarawak. Jelasnya pertukaran nama berkenaan akan menyebabkan implikasi dalam pelbagai urusan kerajaan. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak komited meneruskan misi penerokaan dan kajian tentang kemasukan Islam di Kepulauan Borneo ini. Rektornya Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berkata, walaupun telah berjaya membukukan 3 naskah kajian sejak 2 tahun lepas, namun kini mereka akan meneruskan kajian sehingga ke Sabah dan Kalimantan, Indonesia. Jelas Profesor Datuk Dr. Jamil, buat masa ini pihaknya sedang meneliti manuskrip lama tentang kemasukan Islam sama ada melalui Santubong, Brunei ataupun Sabah. Membuat penyelidikan berkaitan dengan perkara ini dan hubung kait pengaruh penyebaran Islam melalui pendakwah Wali Songo, Wali Sembilan daripada Pulau Jawa, dan apa kaitannya dengan kehadiran Islam di Borneo lah, terutamanya di Sarawak. Oleh itu, beliau akan mendapatkan perkenan daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bagi meneruskan misi yang diilhamkan oleh Tun Taib sendiri. Beliau bercakap kepada RTM selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Tun Pehin Sri Taib di Demak Jaya, Kuching. Dalam kunjungan itu, Tun Pehin Sri Taib dipersembahkan dengan peta lama Pulau Borneo dari abad ke-16 Masihi selain perkembangan terbaru berkaitan kajian pengembangan Islam. Daerah Sibu, Meradong dan Jalan Repok di Sarike masih diisytiharkan sebagai kawasan kawalan penyakit demam babi Afrika ASF dan belum ditarik balik. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, untuk memastikan kawalan penyakit yang lebih efektif, pengisytiharan kawasan kawalan yang lebih besar adalah perlu dan oleh yang demikian bahagian Sibu dan Sarike telah diisytiharkan secara serentak sebagai kawasan kawalan penyakit ASF. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak akan terus memantau semua ladang ternakan babi termasuk ladang komersial, ladang ternakan kecil dan babi ternakan di kampung atau rumah panjang. Program pemantau meliputi pengawasan klinikal dan serologi untuk memastikan punca sebaran ASF di kedua-dua bahagian tersebut. Tambahnya, setakat ini Jabatan Perkhidmatan Veterina berjaya mengawal jangkitan ASF dan beliau memohon kerjasama semua pihak, terutama pengeluar, untuk meningkatkan amalan penternakan yang baik dan mengukuhkan biosekuriti ladang serta memohon penjual daging, peruncit dan pengangkut produk babi agar mengamalkan kebersihan dan sanitasi yang ketat. Menteri itu turut mengingatkan penternak untuk meningkatkan biosekuriti ladang termasuk tidak membenarkan lawatan ladang dan kenderaan yang tidak dibersih atau dibasmi kuman serta tidak menggunakan sisa makanan dapur sebagai makanan ternakan yang sering menjadi punca penyebaran ASF. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Bu Mak untuk perkembangan di Sarawak. Menyusul selepas ini, kita ke negeri di bawah bayu. Jangan ke mana-mana. Baik, seperti yang dijanjikan, fokus negeri di bawah bayu petang ini, Sabah lancar PIC Kids. Perinciannya kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Anisia Daulus. Anisia, silakan. Baik, Atika. Kerajaan negeri komited meneruskan program vaksinasi khususnya melindungi rakyat daripada jangkitan COVID-19. Justru pelancaran rasmi PIC Kids Sabah menunjukkan komitmen dan keikhlasan kerajaan negeri dalam memastikan kanak-kanak berumur antara 5 hingga 12 tahun menerima vaksin COVID-19.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan memperluaskan ke seluruh negeri melibatkan 145 pusat pengambilan vaksin PPV, 109 klinik kesihatan, 22 hospital, 18 klinik swasta dan 4 PPV awam yang dipantau pakar dan pegawai perubatan. Setakat ini seramai 32,186 kanak-kanak telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Menurutnya jumlah itu masih rendah kerana ia mewakili kurang 10% daripada 411,400 kanak-kanak yang layak dalam kumpulan sasar di negeri ini. Datuk Haji Ji menasihatkan ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak berumur antara 5 hingga 12 tahun ke bawah supaya mengambil peluang mendaftarkan mereka untuk vaksinasi di bawah PIC Kids. Menurutnya vaksin Pfizer-BioNTech yang dirumus khas untuk kanak-kanak dan telah diluluskan bahagian regulatori farmasi negara NPRA untuk penggunaan selamat dan mempunyai keberkesanan melindungi kanak-kanak daripada jangkitan COVID-19 yang teruk. Tambah Datuk Haji Ji lagi, kerajaan negeri turut mengambil perhatian mengenai laporan lebih 500 kanak-kanak yang tidak divaksin adalah antara 3,891 kes baru penghidap COVID-19 yang dikesan di Sabah pada Ahad. Sementara itu, sebanyak 1,075 buah sekolah terlibat dijadikan pusat pemberian vaksin PPV di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids bagi kanak-kanak berumur antara 5 dan bawah 12 tahun. Jumlah PPV yang dibuka setakat ini adalah sebanyak 146 pusat dengan harapan akan meningkatkan lagi peratusan kanak-kanak yang layak mendapat suntikan vaksin. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan memantau dan memastikan keberkesanan proses pemberian vaksin di sekolah-sekolah yang dijadikan pusat PPV. Banyak kali kita telah memberi penekanan betapa pentingnya vaksin ini untuk diberi ya. Kerana dia dapat menyelamatkan kanak-kanak daripada pelbagai masalah dan sakit sekiranya terjangkit tetapi belum bervaksin ya. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis pelancaran PIC Kids peringkat negeri di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS. Tambah Masidi, program PIC Kids adalah selamat dan hanya memberikan sepertiga jumlah vaksin dari jumlah untuk golongan dewasa dan telah dibuat penyelidikan mendalam mengenai dos yang sesuai diberikan untuk kanak-kanak. Dalam pada itu, JKNS turut bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dan JAKIM bagi melancarkan program vaksinasi outreach di sekolah terlibat. Ini pula mengenai tinjauan situasi harian di Pasar Borong, Kota Kinabalu. Kes COVID-19 di Sabah yang meningkat secara mendadak tidak menghalang penjual sayur-sayuran untuk berniaga demi kelangsungan hidup. Tinjauan mendapati rata-rata peniaga mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan demi memastikan tahap keselamatan terjaga. Kalau di sini mesti mau berjagalah, pakai ini masker. Begitu saja. Kalau takut juga kalau ada masalah kan kita juga kedapatan kan, mesti mau jagalah. Buat masa sekarang ini memang susahlah dikatakan. Sebab sekarang ni kan masih lagi penyakit ni kan. Jadi kena hati-hatilah, kena ikut SOP lah. Jarak kita mesti kena ikutlah semualah. Nah, kehidupan mesti kita jalani mesti biasalah. Nah, biasakan dirilah dengan norma baru ini. Tidak macam yang tahun lalu. Tahun sebelum kita pandemik itu kira okey. Sekarang ni cukup, itulah namanya cukup makan saja. Mungkin kalau tiada pandemik sudah ini mungkin ada harapan lah. Tapi kalau musim sekarang ini saya rasa belum ada harapan lagi ni. Oh, tidak juga takutlah. Tapi kita kena hati-hati saja. Ikut SOP, jaga jarak. Kemudian kalau berjalan jaga-jaga sajalah.
Pasar borong dibenarkan beroperasi semula dengan pematuhan SOP yang ketat setelah Sabah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN sejak November tahun lalu. Orang ramai tidak perlu takut dan panik dengan kemunculan ikan jerung paus di perairan Taman Tunku Abdul Rahman berhampiran Bandaraya Kota Kinabalu sejak beberapa hari lepas. Pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim berkata, jerung paus itu tidak berbahaya kepada manusia, malahan menjadi tarikan peminat selam scuba di negeri ini. Kemunculan jerung paus didorong oleh beberapa faktor, antaranya ialah kehadiran sumber makanannya di dalam laut yang berupa hidupan marin kecil seperti plankton, alga, udang dan ikan-ikan kecil. Menurutnya, jerung paus memakan secara menapis dan di sebalik saiznya yang besar, sepanjang 40 hingga 50 kaki dan berat sehingga 15 tan, ia tidak memiliki gigi yang besar dan tajam seperti kebanyakan ikan jerung yang lain. Jerung ini tidak mampu menggigit atau mengunyah makanannya. Beliau berkata ikan terbesar di dunia itu muncul di perairan taman secara bermusim, kebiasaannya pada bulan Februari hingga Mac setiap tahun setelah musim tengkujuh berakhir. Katanya ikan jenis itu terdapat di perairan Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan di sekeliling negeri ini. Dr. Maklarin berkata pada tahun 2016 Sabah telah mengisytiharkan zon perlindungan dalam 6 taman marin sebagai santuari jerung, khususnya jerung paus. Baik, sekian berita dari Sabah. Lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Utamakan SOP, elak tempat sesak demi keselamatan semua. Kembali bersama Atikah di Angkasa. Silakan Atikah. Bersua kembali. Remaja tikam bayi hadapi pertuduhan membunuh di Mahkamah Majistret Kemaman hari ini. Remaja berusia 15 tahun itu hanya mengangguk faham sewaktu pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman. Mengikut pertuduhan, remaja berkenaan didakwa membunuh bayi lelaki yang baru dilahirkannya di sebuah rumah antara 7 hingga 9 pagi pada 8 Februari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Remaja berkenaan mengandung selepas dipercayai dirogol, merupakan anak tunggal yang menetap berdua bersama ibunya, juga merupakan remaja keciciran sekolah sejak beberapa tahun lalu. Seorang lelaki yang melarikan diri dalam kejadian samun sebelum kereta dinaiki 3 rakannya terbakar ditahan petang semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mamat berkata, lelaki berusia 37 tahun itu diberkas di hadapan kedai makan di Jalan Kampung Dusun, Kota Baru. Suspek yang mengaku terlibat dalam kes berkenaan direman 4 hari hingga Jumaat ini. Kita menyiasat banyak perkara. Dia ni terlibat juga kes samun. Baru ni kita siasat kes samun yang disambung kereta tu. Dan juga beberapa report-report yang terdahulu, kes samun yang terdahulu. Sebab MO mereka ni macam penyamun pergi tarik kereta. Dan selepas kejadian ini, beberapa orang telah berjumpa saya memaklumkan bahawa mereka antara mangsa-mangsa kumpulan ini. Jadi kita tengah menyiasat beberapa report yang ada hari ini. Media sebelum ini melaporkan 3 lelaki maut dengan 2 daripadanya rentung selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandu terbabas sebelum terbakar dalam kejadian samun kenderaan di Jalan Wakaf Baru Palembang 3 Februari lalu. Seorang lagi iaitu suspek memandu kenderaan pacuan 4 roda yang dicuri di Sungai Pinang terbabas dalam perjalanan di Kubang ke Rian. 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan 42 penduduk terjejas daripada 13 keluarga berikutan kejadian banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di Raub Pahang.
Menurut penguasa bomba dan penyelamat Pahang Zon 3 Raub Syahrul Nizam Nasir, kejadian berlaku susulan hujan lebat petang semalam. Operasi menyelamat mula dilakukan seawal pukul 1.40 pagi melibatkan Kampung Kuala Semantan, Kampung Batu Malim dan Kampung Ulu Sungai. 17 penduduk berlindung di PPS Masjid Jamik Kuala Semantan, PPS Kegiatan Wanita Batu Malim 8 dan PPS Kampung Ulu Sungai 17 orang. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFRI akan memperbanyakkan aktiviti turun padang bersama komuniti petani dan peternak. Ini bagi memastikan mereka memperoleh bantuan sewajarnya melalui agensi berkaitan. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh memberitahu ramai petani dan peternak yang kurang pengetahuan mengenai bantuan yang disalur kerajaan melalui agensi dan jabatan. Kelantan adalah negeri yang bertabur di kita akan bagi tahu, kita akan perkenalkan dan dalam waktu yang sama kita akan berkhidmat untuk memudahkan proses itu dan kita akan bantu juga untuk mereka mendapatkan grant daripada pihak kerajaan macam saya sebut tadi veterinarnya, LPP-nya, kita ada kemudahan-kemudahan ini. Jadi insya-Allah kita cuba permudahkan, kita luaskan dan kita permudahkan. Beliau ditemui pada program Agrobank dan Komuniti 2022 di Pertubuhan Peladang Kawasan Cerang Rotan Pasir Putih. Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang mengenal pasti 50 laluan tikus yang diguna sindiket penyeludupan masuk pendata asing tanpa izin parti. Komandernya ACP Syamsul Kasim berkata, kesemua laluan itu melibatkan perairan Kelang, Selangor hingga ke hutan Melintang Perak. Kebanyakan laluan tikus itu terletak di kawasan gelap serta bukan lokasi pangkalan utama. Sindiket aktif menyeluduk masuk parti bermula jam 9 malam hingga 2 pagi. Ini normal modus operandi mereka lah. Biasanya malam memang tidak ada lampu. Kemudian bot ronda bot yang dia gunakan pun bukanlah berjenis yang diubah sesuai untuk dari segi kelajuan kan, tetapi menggunakan bot-bot berbentuk macam bot nelayan jugalah yang boleh memuatkan jumlah kapasiti yang orang yang ramai di atas bot juga. Sindiket membawa antara 100 hingga 200 parti dalam satu-satu bot sekaligus menjadi punca berlaku insiden bot karam. Sementara itu, 200 warga Indonesia dan seorang warga tempatan di Berkas dibawa Akta Perdagangan Manusia dan Penyeludupan Manusia ATIPSOM. ACP Syamsul memaklumkan kesemua mereka ditahan di perairan Sungai Buluh, Tanjung Karang dan Sungai Serdang, Selangor bagi tempoh Januari lalu hingga bulan ini. 13 daripadanya berperanan sebagai tekong. Turut dirampas 4 buah bot. Dalam 1,500 ke 2,000 ringgit Malaysia lah, ringgit Malaysia bukan rupiah. Biasanya diaturkan lah, dijanjikan dengan pekerjaan untuk dan ada juga yang difahamkan dari seorang siasat tu akan bekerja di sektor perladangan sebagai pembantu rumah dan sebagainya. Dan ini pula percubaan menyeludup 3.2 tan daun ketum ke negara jiran melalui perairan Perlis berjaya digagalkan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM Zon Kuala Perlis. Hasil risikan dan intipan berterusan oleh pasukan khas APMM selama 2 bulan turut berjaya menahan 2 suspek warga tempatan berserta bot fiber dengan nilai keseluruhan RM956,000. Manuver, kita panggil manuver lah, dia manuver agresif, kita panggil. Kemudian selepas tu dia cuba melanggar, disebabkan pelanggaran tersebut bot dia rosak dan terberhenti, kita pun terus boarding lah. Dan kita tengok ni yang muatan di dalam yang dibawa lah dalam bot tersebut
Ketum 300 bungkusan hitam dan juga 13 bungkusan putih. Setiap satu bungkusan ni 10 kilo. Harga 10 kilo ni adalah RM180. Ketika operasi, APMM mengejar dan memintas bot mewah yang dipandu laju suspek hampir 5.6 batu nautika. Ini merupakan kes rampasan kedua menggunakan modus operandi yang sama selepas kes 15 Januari lalu. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah diarah menjalankan siasatan terperinci berhubung dakwaan berlaku pencemaran sungai Bukit Selambau. Isu berkenaan dibangkitkan orang awam di laman sosial Facebook hari ini. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam kenyataan berkata JAS Kedah akan melakukan siasatan segera berhubung aduan tersebut. Berdasarkan rakaman video yang tular, air sungai Bukit Selambau telah tertukar warna menjadi kemerah-merahan berbanding biasa sejak beberapa hari lalu. Masih bersama dalam berita wilayah. Permohonan Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah untuk memadam pernyataan saksi bekas pegawai lembaga hasil dalam negeri LHDN berhubung kes pengubahan wang haram yang dihadapinya ditolak Mahkamah Tinggi hari ini. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan tiada kemungkinan 33 daripada 51 perenggan dalam pernyataan bertulis Said Nasrul Fahmi Said Muhammad yang merupakan saksi pendakwaan ketujuh memprejudiskan tertuduh Tan Sri Muhammad Syafi. Ketika prosiding, Hakim Datuk Muhammad Jamil berkata 33 perenggan dalam pernyataan bertulis tersebut adalah relevan untuk membuktikan pertuduhan ketiga dan keempat terhadap tertuduh. Hakim turut berkata mahkamah mempunyai bidang kuasa sedia ada untuk memadam keterangan yang prejudis dan tidak relevan. Tan Sri Muhammad Syafi berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil kegiatan haram berjumlah RM9.5 juta. Guam itu juga berdepan dua pertuduhan terlibat dalam transaksi hasil daripada aktiviti haram iaitu mengemukakan penyata tidak betul dan bertentangan dengan perenggan 113-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan 2014. Baik, sementara itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan perbicaraan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansor berhubung pembekalan projek solar hybrid di sekolah luar bandar di Sarawak. Ini berikutan peguamnya Datuk Akberdin Abdul Kadir didapati positif COVID-19. Hakim Muhammad Zaini Mazlan diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram bahawa Datuk Akberdin perlu menjalani kuarantin wajib selama 7 hari sehingga 19 Februari. Manakala dua lagi peguam Datuk Jajik Sin dan Azul Zulkifli Stark perlu menjalani kuarantin kendiri selepas menjadi kontak rapat Datuk Akberdin. Susulan itu, prosiding hari ini terpaksa ditangguhkan dan Hakim menetapkan 23 Februari ini untuk menyambung perbicaraan soal balas saksi akhir pembelaan iaitu bekas pegawai khas di bahagian First Lady of Malaysia FLOM, Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Sri Siti Azizah Sheikh Abod. Juga bagi mendengar permohonan Datin Sri Rosmah Mansor untuk memanggil semula saksi utama pendakwaan pengarah urusan Jepak Holding Saidi Abang Samsudin. Baik, ke perkembangan sukan. Ini perkembangan terbaru aksi kejuaraan AFF bawah 23 tahun di Kemboja. Perlawanan pertama kumpulan B melibatkan pasukan kebangsaan menentang Myanmar pada hari ini terpaksa dibatalkan. Ia susulan terdapat kes positif COVID-19 dalam kalangan pemain Myanmar. Keputusan membatalkan perlawanan itu juga sebagai langkah pencegahan penularan wabak berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Dalam pada itu, Persekutuan Bola Sepak Myanmar MFF telah memaklumkan kepada Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF untuk menarik diri daripada kejohanan tersebut. Menurut penganjur, jadual perlawanan akan disusun semula dan bakal diumumkan tidak lama lagi.
Skuad badminton negara berdepan tugas sukar kepada kempen kejohanan berpasukan Asia BATC hari ini. Ia susulan pemain beregu wanita negara M. Tina diuji positif COVID-19. Perkara tersebut disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi satu kenyataan hari ini. Badan induk tersebut memaklumkan pemain berusia 24 tahun itu tidak menunjukkan gejala dan kini menjalani tempoh pengasingan diri mengikut protokol kuarantin Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dan ini sukan pelayaran. Pasukan pelayaran negara bakal berentak pada aksi kejohanan Portugal GP pusingan kedua yang dijadual berlangsung 19 hingga 23 Februari ini. Skuad negara diwakili dua atlet Olimpik negara Khairul Nizam Effendi dan Nur Shazrin Muhammad Latif yang dijadual menyertai acara kelas laser standard. Sementara itu, Hafizi Rosli selaku jurulatih turut menemani dua wakil negara tersebut yang baru berlepas ke Lisbon, Portugal pagi tadi. Selepas aksi GP pusingan kedua, mereka akan berlepas ke Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu UAE bagi kejohanan pelayaran Asia yang dijadual berlangsung pada 27 Februari hingga 6 Mac 2022. Pada kejohanan ujian pertama Piala Emas Liga Pelayaran di Switzerland tahun lalu, skuad pelayaran negara berjaya meraih podium menerusi pingat gangsa. Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM yang diterap dalam kurikulum standard sekolah bermatlamat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. 36 sekolah seluruh negara telah disenarai dengan masing-masing satu sekolah rendah dan menengah mewakili setiap negeri. Sekolah mana yang mewakili Sarawak? Saksikan laporan Noriza Jau. SK Anci dan SMK Datuk Permaisuri, kedua-duanya dari Miri, terpilih mewakili Sarawak. SK Anci mencari rintis pembelajaran berasaskan projek PBL STEM peringkat kebangsaan bermula tahun 2019. PBL ini merujuk kepada Project Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan projek. Itu adalah tunjang utama STEM di sekolah. Dan daripada itu juga kita SK Anci telah terpilih atas kapasiti tersebut. Kenapa SK Anci terpilih? Walaupun kita tahu banyak sekolah lain yang hebat di negeri Sarawak, mungkin disebabkan itulah kita rasa bersyukur SK Anci dipilih menjadi sekolah rintis STEM. Menurut beliau, pelajar akan lebih kreatif dan kritis, berani menyuarakan pandangan, mewujudkan budaya persaingan sihat serta memantapkan kemahiran komunikasi selain memupuk daya kepimpinan dan kerjasama. Saya dapat melihatlah sejak saya berada di sini 2020, budaya belajar murid itu sangat seronok apabila berkaitan dengan PBL STEM. Sebab kita bukan setakat kepada sains, teknologi ataupun matematik dan engineering, tapi kita libatkan subjek lain. Itu dinamakan integrasi antara subjek . Antara objektif pendidikan STEM, memastikan pendekatan pendidikan STEM dilaksanakan di sekolah, memastikan penerapan elemen STEM dalam kegiatan kokurikulum, memastikan pembudayaan amalan STEM dalam kalangan murid, serta meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti. Penerapan pendidikan STEM ini amat bertepatan dengan revolusi industri 4.0 di peringkat sekolah. Lebih-lebih lagi di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat yang awal iaitu di tadika. Dan pendidikan STEM ini iaitu berkonsepkan kemahiran amat bertepatan ketika ini. Nuriza Jau dari Miri Sarawak untuk RTM. Saudara, berita wilayah edisi 15 Februari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat, saya Atika Munaim. Assalamualaikum, selamat malam.